Kami menadah tangan mengucapkan syukur kehadratmu kerana dapat bersama-sama berhimpun dalam program pelancaran inisiatif membaca. Jom baca selama 10 minit sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia. Sendiri penghargaan dan ucapan syabas saya ucapkan kepada pihak Perpustakaan Kuala Lumpur yang menganjurkan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan, institusi pendidikan serta sekolah-sekolah yang bekerjasama mengambil bahagian menjalankan program julung kali diadakan secara serentak bersama perpustakaan awam negeri di seluruh negara. Saya percaya program yang diadakan secara besar-besaran sempena ini akan menyalakan semula keseronokan untuk kita membaca, dan saya memberi sokongan penuh kepada pihak perpustakaan agar program Jom Baca Bersama untuk 10 minit ini dapat diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang agar kita semua dapat memantapkan budaya membaca di kalangan masyarakat. Yang Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, membaca dari dulu, kini hingga selamanya tetap menjadi kunci untuk memperoleh ilmu. Tiada kemahiran yang lebih asas dan lebih penting daripada kemahiran membaca, dan masalah matematik yang kompleks, sejarah tamadun manusia, penemuan saintifik, ciptaan teknologi terkini. Dengan membaca, kita akan dapat sebahagian daripada proses pembelajaran berbagai bidang. Membaca mampu menjadi penjana dan penggerak dalaman, dan seringkali membaca memotivasikan pembaca. Memandangkan Hari Buku dan Hari Hak Cipta Sedunia jatuh pada 23 April setiap tahun, saya melihat penganjuran program Jom Baca Bersama untuk 10 minit ini sememangnya amat bertepatan, dibuat sehari sebelum Hari Buku dan Hari Hak Cipta Sedunia. Berdasarkan artikel yang dipetik daripada Utusan Malaysia, Jabatan Statistik Negara merumuskan bahawa kadar literasi atau celik huruf rakyat Malaysia adalah tinggi berbanding dengan negara Asia Tenggara yang lain. Bagaimanapun, usaha berterusan perlu ditingkatkan bagi meningkatkan kadar literasi rakyat agar standing dengan negara-negara maju di lain-lain di dunia ini. Berdasarkan kepada statistik tersebut, ini merupakan kadar literasi rakyat negara ini yang berumur 15 tahun ke atas ialah 93.2%. Ini merupakan satu kejayaan kepada negara. Sementara itu, bagi kumpulan berumur 10 tahun dan ke atas pula, kadar literasi adalah 85%, 70% hanya membaca akhbar, 3% membaca majalah dan buku, manakala 1.6% yang lain membaca komik, ya. Usaha membaca perlu digiatkan walaupun lambakan bahan bacaan buku dan digital begitu meluas serta mudah diperolehi dan diakses di gedung buku dan internet. Kehadiran aplikasi e-book atau e-buku, blog dan sebagainya tidak menggugat industri penerbitan bahan bacaan bercetak, bahkan merancakkan lagi budaya membaca serta tradisi ilmu di negara ini. Laporan Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP menunjukkan kadar literasi rakyat Malaysia berada di belakang negara-negara maju seperti Jepun, Britain, Amerika Syarikat, Australia dan Jerman yang mempunyai kadar literasi tertinggi, hampir 100%. Lazimnya semakan negara menempah kemajuan rakyatnya lebih banyak dan kuat baca. Ini kerana budaya membaca menjadi trend dan tradisi masyarakat negara maju sejak dulu lagi. Yang bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya juga berasa gembira apabila dimaklumkan bahawa metodologi Jom Membaca untuk 10 minit ini adalah berinspirasikan sambutan Earth Hour, yang mana menurut pandangan saya adalah satu langkah inovatif untuk menjenamakan kempen membaca. Jika semua Earth Hour, semua penduduk bumi sama-sama memadamkan lampu selama sejam pada tarikh dan masa tertentu, Jom Membaca Bersama untuk 10 minit saja meminta kita memperuntukkan masa 10 minit. Tidak kira apa tugasan
atau pekerjaan yang sedang kita lakukan tepat pada pukul 10 hingga 10.10 pagi. Kita bersama-sama berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada aktiviti membaca sebagai simbol komitmen kita dalam mengamalkan tabiat membaca dalam rutin harian kita. Dalam 10 minit tersebut, kita boleh memilih untuk baca apa saja bahan bacaan, sama ada santai ataupun serius. Kita boleh memilih untuk baca akhbar atau majalah, menyambung bacaan novel, menelaah buku rujukan pelajaran, atau mungkin kita memanfaatkan masa tersebut untuk membaca Al-Quran dan bagi penganut agama lain kitab agama masing-masing. Pendek kata, pilihan bacaan terletak di tangan masing-masing. Yang penting ialah kita sama-sama membaca pada tarikh dan waktu yang sama di mana juga kita berada. Jadi marilah kita sama-sama meluangkan masa untuk membaca, dan pada pagi ini kita ada dua tokoh yang akan membincangkan hal ehwal atau bab membaca ini, dan kita berharap kita akan dapat menimba ilmu daripada apa yang diperkatakan kepada dua tokoh ini, itu Datuk Johan Jaafar dan Profesor Dr. Ridwan T. Jadi saya berharap semoga Jom Membaca 10 Minit akan menjadi titik tolak kepada masyarakat kita untuk terus menjadi membaca amalan seharian kita. Hadirin yang kami muliakan sekalian, bertemu di sebuah majlis yang bermakna untuk program kita mengupas tentang pelbagai lagi perspektif berkaitan membaca, kerana membaca membuka cakrawala minda. Hari ini saya berbangga kerana di hadapan saya begitu ramai sekali yang masih lagi muda dan juga dalam kegerahan yang tinggi untuk membaca. Buku apa yang anda baca terkini? Semuanya tertunduk malu kan? Ada apa di bawah lantai? Ada apa ya? Okey, sebab membaca ini membuka ataupun memberikan pelbagai imej perseorang. Sebab saya juga ada pengalaman macam nak membual orang yang mahasiswa yang ingin bekerja sebagai wartawan. Kita tanya sebagai contohnya, ada pengalaman saya tak akan lupa sebagai video. Tanya dia, kenapa rasanya, sebab wartawan ni mestilah seorang yang pengetahuan ya. Saya tanya, kenapa, bagaimana katakanlah ada satu kes kemalangan, bagaimana kemalangan ni boleh berlaku? Kenapa sampai boleh terbunuh mangsa dalam kemalangan berkenaan? Jawapan dia ialah, ya bukan rezeki dia nak hidup. Sampai sekarang sedangkan itu belajar mahasiswa-mahasiswi ya. Ini juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana keilmuan berbezanya antara orang yang membaca dan juga yang tidak membaca. Dalam hari ini kita nak membuka soalan yang bebas kepada panel kita yang kita amat sekali. Datuk Johan Jaafar juga merupakan mantan penerusi pengelola Dewan Bahasa dan juga Pustaka, banyak sekali pengalaman. Dan juga Datuk pernah menulis satu artikel katanya bahawa kalau nak dibandingkan industri ayam pedaging dengan industri buku, yang mana lebih besar? Rasa-rasa? Suara pun ayam daging ya, tapi tidak suara ayam jantan yang berkukuh. Kena yakin. Jadi malangnya situasi kita ialah begitu sahaja, mungkin kecil ataupun sederhana industri buku. Baik, saya nak mulakan soalan terlebih dahulu pada Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. yang sebenarnya banyak beraksi di pentas dakwah juga pentas keilmuan. Pastinya banyak juga pengalaman berdamping dengan mahasiswa-mahasiswi. Mungkin Dr. dapat ulaskan sedikit bagaimana hendak memperkembangkan minat dan juga semangat yang tinggi untuk membaca, bukan hanya merujuk pada bahan-bahan yang bercorak untuk assignment semata-mata, tetapi untuk menambahkan sebagai untuk melonjakkan pengetahuan dan juga untuk keterampilan dalam mencipta budaya membaca yang sangat tinggi. Silakan. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat dikumpulkan pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan bercakap tentang membaca. Ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pasal membaca. Kita selalu baca, kita selalu dengar perkataan Iqra, itu kan maknanya bacalah. Ya. Cuma persoalannya hari ini, bagaimana nak menyemarakkan semangat membaca. Rata-rata hari ini kalau tuan-tuan perhatikan, hari ini semua orang baca. Tak, cuma kita tak tahu dia baca apa. Semua duduk dengan main handphone kan. Ya, dia duduk baca, tak tahu lah. Sebab dia online belaka hari ni bukan. Semua duduk baca kan. Saya tak tahu yang non duduk baca belaka.
Sama dia WhatsApp ke, dia SMS ke, dia online ke, semua kerja dia baca. Cuma kita tak nak tahu dia baca apa. Ini yang penting, yang konten itu. Kandungan yang dibaca ini yang paling penting, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, membaca satu hal. Ya, sebab itu kalau tuan-tuan tanya saya, orang yang paling banyak ilmunya adalah orang yang bekerja di perpustakaan. Supaya hari-hari tengok buku. Tapi pasal apa nama dia tak naik? Maknanya saya dah sebutkan apa tuan-tuan, orang kerja di library betul tuan. Hari dia tengok buku baru masuk, dia buku lama dia susun, buku baru dia indekskan dan sebagainya. Hari-hari dia tengok, betul tak? Sepatutnya orang yang bekerja di perpustakaan adalah orang yang paling tinggi, yang paling banyak ilmunya. Tapi kadang-kadang bila kita tanya, dia tahu indeks saja, konten buku dia tak tahu. Nampak? Ya, maaf, malah beri ke ni. Letakkan buku-buku dia di tempat yang sepatutnya, betul tak? Tapi bayangkan kalau dia ambil kesempatan itu untuk membaca, berapa banyak ilmu yang apa tu? Itu saya apa? Bayangkan kalau dia ambil kesempatan ini, berapa banyak ilmu yang diperolehi, berapa banyak ilmu yang dia ada itu hasil pada buku-buku yang ditengoknya, yang dibacanya saban harian. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya melontarkan perkara ini sebab apa? Ya, membaca satu hal. Apa perkara yang dibaca, apa itu benda-benda yang dibaca, itu yang paling penting pada saya. Ya, dan hari ini kalau kita tengok trend membaca ini, dia suka baca berita, bahan-bahan ataupun berita-berita yang picisan sikitlah, yang dia tidak boleh banyak memperkembangkan minda. Pada saya, membaca buku ini adalah buku-buku yang boleh membawa kita berfikir. Sebab orang putih kata, thinking is the highest form of learning process. Ya, berfikir itu lebih baik, adalah peringkat yang paling tinggi dalam proses pembelajaran. Sebab itu cari bahan yang boleh menjadikan kita berfikir ataupun dengar ceramah dan sebagainya yang menjadikan boleh kita berfikir. Bukan sekadar baca bahan-bahan buku popular semata-mata, betul tak? Hari ini baca kehidupan artis, bukan? Kehidupan para penyanyi, para pelakon yang penuh dengan kontroversi. Cipta mengandung dia nak ambil tahu, bukan apa tu. Hari jadi artis semua dia ambil tahu, tapi bila tanya hari jadi orang-orang besar contohnya, bukan, dia tak tahu. Tapi bila sebut tentang tuan-tuan, saya nak sebut sikit je ni, ya. Kalau membaca satu hal, saya sebutkan dia kandungan yang dibaca. Kalau 50 minit promosi ni sebab saya bukan saja bercakap, saya bukan saja bersyarah, pada masa yang sama saya menulis. Kalau tuan-tuan tengok dalam kolom saya tiap-tiap minggu, ya, buku yang saya telah tulis hari ini, ya, hampir 10 buah buku yang saya tulis sendiri ni, ya. Tuan-tuan, dari mana datang idea ini? Kita nak menulis kalau kita tidak membaca, betul tak? Ya, kita tak membaca, kita tidak timbul pengalaman di luar sana, daripada mana idea ini datang. Dan bila kita tulis satu hal, kita nak tengok buku kita sellable or not, boleh dijual ataupun tidak. Dan setakat ini saya boleh mengatakan bahawa kebanyakan buku saya bestseller. Ya, jangan lupa langkuk angkat apa tu kan, apa tu. Tidak tahu saya terima komisi buku, ya bukan. Apa tu. Cuma bukanlah bagus sangat, tak ada, tetapi bagaimana kita nak pastikan orang nak baca buku kita? Bagaimana buku kita ini boleh membuka minda seseorang? Ini yang pada saya yang paling penting. Dan disebutkan tadi, ya, tentang peratusan membaca di kalangan negara-negara sedang membangun. Kalau tuan-tuan bandingkan dengan negara-negara maju hari ini, saya nak sebutkan, ya, peratusan membaca di kalangan negara maju amat tinggi berbanding dengan negara-negara sedang membangun, termasuk Malaysia. Sebab itu Datuk sebutkan tadi soal
minat membaca ini, peratusan membaca itu di kalangan negara sedang membangun di negara Asia Tenggara. Tuan-tuan cuba bayangkan negara-negara maju seperti Jepun, seperti negara-negara barat dan sebagainya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok orang-orang lain, negara-negara maju dan sebagainya, tuan-tuan pergi di Jepun dan sebagainya, orang duduk di stesen bas sementara menunggu bas datang dan sebagainya, dia orang tak baca buku. Ada saja benda-benda yang berada di tangannya mereka baca. Sebab itu tuan-tuan perempuan, mereka agak cepat membangun. Sebab membaca ini akan melahirkan masyarakat yang berilmu. Suka ataupun tidak semestinya masuk universiti baru kita boleh menjadi orang yang berilmu. Betul ataupun tidak? Ini tetapi bergantung kepada kita. Nak memastikan diri kita ini dapat meningkat ataupun tidak. Pada saya, sebab itu dalam soal ini, nak menanamkan sifat membaca ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia kena ditanamkan sejak daripada kecil lagi. Sebab itu kalau kita pergi hari ini perpustakaan negara, di mana-mana perpustakaan, di peringkat daerah di Ampang itu ada sebuah perpustakaan di kawasan Ampang. Tuan-tuan pergi sekarang ini, tuan-tuan pergi tengok berapa ramai yang datang ke library itu untuk membaca. Tak ramai. Pergi ke perpustakaan negara itu sendiri, berapa ramai. Terutamanya saya nak sebutkan ni amarah di kalangan orang Melayu pula. Amarah ni dengar. Saya tak nak sebutlah orang Melayu ni ada keturunan Bani Tamim ke tidak. Tuan-tuan kan. Dan saya pun tak nak terlibat dalam keterusi. Kadang-kadang saya pelik kita ni. Banyak buku lain yang boleh dibaca. Yang tuan-tuan pergi baca buku orang Melayu daripada huruf ta dan mim, tanah Melayu. Maknanya orang Melayu ni keturunan Bani Tamim. Senyap bagi ikuti kat ni. Sudahlah. Saya kadang-kadang saya hairan di kalangan kita ni. Banyak benda yang kita boleh penceramah hari ini, boleh meningkatkan ilmunya, boleh share ilmu dengan audiens dan sebagainya. Kenapa bangkitkan isu-isu yang pelik-pelik ini? Perkara ini memerlukan kepada kepakaran. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut membaca, dia ada kaitan dengan bidang yang kita baca, minat yang kita baca. Sebab itu bila kita masuk universiti, dia ada peringkat-peringkat ilmu dia, betul tak? Bila kita masuk universiti, kita mula-mula kita kena sekolah. Lepas sekolah kita buat masuk sekolah menengah. Lepas itu buat diploma. Lepas itu baru buat ijazah, betul tak? Bila ijazah kita mengkhusus lagi buat pengkhususan dalam bidang sarjana, betul kan? Dan pengkhususan lagi, maknanya penjurusan ilmu itu hasil membaca itu sehingga melahirkan pakar. Betul tak? Sehingga kita dapat melahirkan pakar. Sebab itu hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok dalam dunia ilmu ini, hasil daripada membaca, kita melahirkan pakar dalam pakar. Seorang pakar jantung saja tidak cukup lagi. Dia ada pakar dalam jantung itu sendiri, ada pakar lain pula yang boleh tengok yang lebih secara mengkhusus. Hasil daripada kajian demi kajian yang dibuat bermula daripada pembacaan dan pengamatan kita. Sebab itu membaca satu hal, dan satu hal yang lain ini, bagaimana nak mewujudkan budaya merujuk pakar ini pun satu hal juga. Supaya kita tak boleh bercakap semua perkara kita nak cakap, betul tak? Hari ini seseolah kita nak, ada orang nak menunjukkan dia semua dia nak cakap, termasuklah perkara yang bukan dalam bidang dia. Bukan mana tak boleh bercakap, tapi nak mengkhusus sesuatu perkara itu yang melibatkan kepakaran, dia memerlukan pembacaan, pengajian yang yang begitu banyak, begitu tinggi. Baru kita boleh menjadi pakar dalam sesuatu bidang. Kalau tidak, ilmu kita terhad, tuan-tuan. Dia tak akan boleh mengajar semua subjek, betul bukan? Jadi saya nak sebutkan, nak jadikan kita expert, pakar dan sebagainya, tak ada cara lain melainkan kita kena tanamkan minat untuk membaca itu. Kalau tidak, ilmu kita belajar kat situ je lah, dia tak akan berkembang habis. Betul tak? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita kat universiti ni, nak cerita sikit lah, sebab itu bila kita belajar, kita tak mengajar macam cikgu, betul tak? Sebab cikgu dia ada silibus dia duduk pusing itu aja.
Ya, sebab dia nak melahirkan pelajar, akhirnya mereka ini lulus peperiksaan, dapat cemerlang, A dan straight A dan sebagainya. So, itu kerja mereka. Tapi bila hasil dia dekat cikgu masuk ke universiti, kita tak boleh buat macam itu terhadap mereka. Masih lagi bermaya ya semua? Masih ada juga yang seragam, ada juga yang terima pelajar sekolah semua. Baik, kalau kita berbicara tentang membaca ni, ia juga melambangkan tentang intelektual dan juga budi bahasa seorang. Dalam perkataan yang sama tetapi mengikut situasinya bergantung kepada seorang bersedia membaca atau tidak. Contoh perkataan yang mudah sebagai makan, ataupun apa nak gunakan perkataan santap, ataupun jamak, ataupun kedarah, ataupun cekik. Benda yang sama kan? Tetapi bagaimana yang membaca ini mampu memberikan berbagai dimensi. Kalau di istana dia guna apa? Kalau di dengan kawan guna macam mana? Saya tanya sekali kepada penonton boleh? Kerana pelajari disibukkan dengan assignment sampai pukul 3-4 pagi, ada masa tak membaca bahan-bahan yang lain? Ataupun sempat membaca gosip ke apa tu? Blog terkini isu semasa ataupun hal rumah tangga ke? Isu semasa apa yang awak paling ikuti sekarang ni? Semasa kan? Nama dia siapa? Muhammad Ani. Ya, okay. Nampak 7 orang ni ya. Terima kasih. Baik Datuk, kita melihat bahawa tadi Datuk ada sebutkan melalui penulisan ya, melalui penulisan Datuk bahawa industri kita ni mungkin ada hadnya. Mungkin dari segi harga persaingan segalanya mungkin membataskan tentang penyampaian ilmu itu. Bagaimana Datuk usaha untuk memperkiatkan lagi? Sebab istilah kiat ni amat penting sekali. Sebab kita tidak mahu hanya beredar di kalangan kelompok tertentu saja dan nak melangkau bukan hanya bersifat institusi tetapi untuk dirakyatkan budaya membaca ini. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Saudara Fitri tadi, iaitu membaca, membuka cakrawala. Yang itu satu, dan kemudian satu lagi, bagaimanakah kita boleh merakyatkan tradisi ilmu ini. Ini adalah sesuatu yang saya fikir menjadi obsession kita. Saya ingin mengajak adik-adik khususnya untuk melihat pengalaman membaca. Membaca ini adalah satu pengalaman yang sangat bersendirian sifatnya. Kita boleh membaca sebuah karya besar, contohnya novel yang ditulis oleh bekas mendiang Marquez, Gabriel Marquez yang baru meninggal baru-baru ini. Beliau menulis beberapa buah novel besar, antaranya 100 Years of Solitude. Kita membaca dalam kerangka persendirian yang sangat personal sifatnya. Ataupun kita boleh membaca sebuah karya yang ditulis oleh A. Samad Said misalnya, Salina. Atau kita boleh membaca sebuah karya yang ditulis oleh Monica Ali, The Brick Lane misalnya. Semua ini memberikan kita pengalaman yang khusus. So daripada saya duduk dan bangun ke tempat ini, saya mengambil masa kira-kira 30 saat. Dalam masa 30 saat, dalam masa 30 saat, sebuah judul buku lahir di dunia. Every 30 second, a book is born in the world. Dalam 1 tahun, ada 1 juta judul buku baru diterbitkan di mana-mana di dunia. Orang mengatakan bahawa industri buku akan mati kerana pengaruh televisyen. Bila televisyen bermula dalam tahun 50-an, lebih banyak buku diterbitkan daripada waktu sebelumnya. Hari ini di Malaysia sudah ada lebih daripada 200 saluran televisyen, daripada 2 saluran televisyen. Hari ini dunia buku semakin gairah, semakin hebat, semakin menarik. Industri buku sebenarnya belum mati lagi, dan setiap 30 saat sebuah buku diterbitkan. 1 juta judul buku diterbitkan dalam 1 tahun. Artinya ada cerita yang menarik mengenai dunia perbukuan ini. Kalau dulu orang pergi ke perpustakaan seperti yang disebutkan tadi, sekarang orang tidak lagi pergi ke perpustakaan. Perpustakaan dianggap sebagai kuil ular. Ya, orang tak pergi perpustakaan. Kenapa orang tak pergi perpustakaan? Kerana kita mempunyai iPad, kita mempunyai iPhone, kita ada smartphone. Kita boleh mendapat maklumat apa sahaja dalam waktu yang terdekat.
Bila kita dapat buku ini yang ditulis oleh seorang ilmuwan dan juga ahli politik dan diplomat terkenal daripada Iran, namanya Ali Akbar Velayati, apa yang perlu saya lakukan hanya duduk di situ dan buka iPad saya, pergi kepada Wikipedia dan saya dapat segala maklumat tentang Ali Akbar Velayati. Kenapa nak pergi perpustakaan? Tetapi perpustakaan masih lagi diperlukan. Cuma perpustakaan harus mengubah dirinya untuk menjadi perpustakaan yang relevan dalam konteks hari ini. Kalau tak ada kerja pula orang perpustakaan kan. Apa yang saya nak katakan ialah tradisi buku masih hidup dan segar. Itu satu kebaikan. Saudara Ridwan tadi menyebutkan bahawa makin banyak orang membaca. Saudara lebih banyak menghabiskan masa membaca dan orang yang tidak membaca sekarang membaca. Sebab apabila saudara surf internet, saudara pergi kepada WhatsApp, saudara membaca bahan yang di dalam social media, sebenarnya saudara membaca soal apa yang dibaca itu soal yang lain. Saya datang daripada tradisi yang sukar. Saya masuk ke sekolah Inggeris dalam tahun 1960. Sebuah sekolah itu adalah sebuah sekolah yang berada di antara Bandar Muar dengan Batu Pahat. That was the first English school, ya, di antara Bandar Muar dan Batu Pahat. Saya masuk ke sekolah Inggeris dengan hanya mengetahui 3 perkataan dalam bahasa Inggeris. Yes, alright, thank you. Kampung saya adalah kampung Jawa. Saya orang Bugis yang berlagak jadi Melayu. Saya satu Malaysia sebenarnya. Dan di kampung ini tidak ada, waktu saya masuk ke sekolah Inggeris itu, tidak ada tadika. Saya tidak tahu membaca apapun dan ayah saya tidak boleh membaca, dia penuri getah dan ibu saya juga tak boleh membaca. Tetapi saya dihantar ke sekolah Inggeris. Saudara bayangkan, back in 1960, there was a teacher by the name of Mr. Gunn who lived up to his reputation. His name is Mr. Gunn. He was like the gun, you know. And the first thing he said when I entered the school was, anyone who speak any other language other than English, I will fine 5 cents. 5 bulan saya bisu. How did I learn English? Salah satu daripada pendekatan pembelajaran Inggeris dahulu ialah pengalaman yang saya dapat daripada nenek saya, membacakan cerita teladan antara lain misalnya cerita bawang putih, bawang merah, batu belah, batu bertangkup sambil menggobek sirih. Ini tradisi bercerita yang sangat penting, yang saya percaya kalau saudara nanti ada anak-anak kemudian hari, gunakanlah kesempatan ini untuk membacakan kepada anak-anak. Ini tradisi yang cukup baik. Reading aloud, ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah hilang amalan itu. Daripada pengalaman saya di sekolah Inggeris itu, saya belajar dengan mengikuti apa yang disebutkan sebagai nursery rhyme, rima kanak-kanak. Jack and Jill went up the hill to fetch the pail of water. Itu yang saya pelajari. Dan dengan itu saya mulai memahami perkataan-perkataan Inggeris. Dan itu cara yang sukar. Kenapa? Kerana tidak ada perpustakaan di sekolah. Kerana saya bukan datang daripada keluarga yang mempunyai perpustakaan, apatah lagi datang daripada keluarga yang mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan mengenai ilmu. Tradisi yang panjang mendedahkan saya kepada kesusastraan Inggeris. Ya, saya mengenal misalnya buku-buku awal, The Prisoner of Zenda, saya mengenal cerita-cerita awal seperti 39 Steps dan sebagainya. Barulah saya migrate ke sastra Melayu. Tetapi apa yang lebih penting yang nak saya sebutkan ialah bahawa tradisi membaca ini harus kita lanjutkan. Ada orang dia mengatakan dia tidak punya masa untuk membaca. Betul, kita menghabiskan masa, kalau saudara dah bekerja, menghabiskan masa 2 jam di dalam kereta setiap hari. Kerana maklumlah Kuala Lumpur adalah kota raya indah, hebat, bergemerlapan, gemilang, tetapi penuh dengan jam. Ya, kita menghabiskan 2 jam sehari. Dalam 1 tahun, orang yang bekerja di Kuala Lumpur selama 40 tahun menghabiskan masa tidak kurang daripada 3 tahun setengah di dalam kereta. Tak apalah, kalau kita ada pemandu, kita boleh baca. Kalau kita tak memandu, macam mana kita nak baca? Tapi ada juga yang nakal, dia WhatsApp lah, dia buat phone call dalam kereta. Apa yang nak saya sebutkan ialah kalau kita boleh menghabiskan 2 jam setiap hari di dalam kereta, kenapa kita tidak menghabiskan sedikit masa untuk membaca? Amalan membaca semakin kurang. I mean real reading, bukan yang baca dalam WhatsApp, cerita girlfriend hantar I love you, you love me, I love you, Mr. Eric, itu tak payahlah tu. Itu satu hal yang lain, ya.
Apa yang saya maksudkan ialah membaca bahan-bahan yang real, yang sebenarnya, yang boleh mencorakkan minda kita, yang dapat membantu kita. Saya membaca semua karya sastra yang boleh saya baca. Saya membaca karya Tamil. Saya belajar tentang Tirukkural. Kawan-kawan yang berbangsa India sini pun saya fikir tak tahu apa Tirukkural. Saya belajar Sangam literature, saya belajar kesusastraan Cina, saya membaca karya-karya Inggeris sebelum saya membaca karya-karya Melayu. Saya menggilai misalnya novel A. Samad Said, Salina. Begitu gila saya terhadap novel ini, sehingga kan saya mohon dengan Pak Samad, saya kata, Pak Samad, bagilah saya peluang membuat adaptasi novel ini untuk pentas. Saya melakukan adaptasi untuk pentas, dilakukan oleh ketika itu salinanya ialah Fauziah Nawi, masa itu dia cun lagi lah. Itu tahun 1985. Saya bawa ke pentas kerana saya obses dengan buku itu. Kisah Salina Abdul Fakar, dan orang yang membawa watak Abdul Fakar itu adalah Jalil Hamid. Kemudian saya juga obses dengan sebuah karya yang ditulis oleh sastrawan negara sekarang, iaitu Anwar Ridwan, namanya Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Saya gila buku itu, saya seronok baca buku itu. Lalu saya mohon dengan Anwar Ridwan, saya kata bagi peluang saya buat adaptasi pentas. Saya buat adaptasi pentas, dipentaskan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan drama itu kita buat selama 2 tahun berkeliling di seluruh Malaysia, 21 pementasan. Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman. Dan juga saya baca sebuah cerpen Fitri, namanya ialah Rumah Kedai di Jalan Selada, ditulis oleh seorang penulis yang hebat, seorang wartawan yang tidak perlu kita persoalkan lagi, seorang tokoh yang luar biasa, Samad Ismail, Allahyarham. Saya minta dengan Pak Samad, saya kata, Pak Samad, tolong bagi saya peluang adaptasi drama ini ke pentas. Saya buat sekali lagi pun dipentaskan di panggung Bandaraya Kuala Lumpur, di panggung auditorium Bandaraya Kuala Lumpur. Rumah Kedai di Jalan Seladang. Pak Samad dia orangnya garang. Siapa pun yang bekerja dengan Pak Samad semua takut. Jadi saya tak berani tanya Pak Samad suka ke tidak drama. Saya tunggu 6 tahun. 6 tahun untuk dia menulis di dalam Dewan Sastra mengatakan bahawa dia suka dengan pementasan yang saya buat. Melampau Pak Samad. 6 tahun saya tunggu. Saya nak menceritakan pengalaman ini kerana bagi saya, kalau kita melihat misalnya karya-karya yang ditulis oleh orang hebat, kesusastraan di Nusantara ini cukup hebat. Kita cuma tidak mengenal sahaja kekuatan kesusastraan. Siapa tahu puisi yang paling pendek di dunia bukan ditulis di barat, bukan ditulis di mana-mana, tetapi ditulis di Nusantara oleh seorang penyair Indonesia namanya Sitor Sitomorang. Tajuknya Malam Lebaran, sajaknya Bulan di Atas Kuburan. Habis. Itu adalah sajak yang terpendek dalam sejarah manusia. Malam Lebaran tajuknya, Bulan di Atas Kuburan kontennya atau isinya. Banyak orang tak tahu. Dan orang juga tidak tahu bahawa puisi bertulis yang paling panjang dalam sejarah manusia bukanlah yang ditulis oleh Homer, iaitu Ulysses dan Iliad, tetapi ataupun Mahabharata atau Ramayana. Mahabharata dan Ramayana masing-masing mempunyai 150,000 stanza. Ulysses mempunyai 200,000 stanza. Tetapi karya bertulis paling panjang dalam sejarah dunia adalah sebuah karya Bugis, puisi Bugis, namanya La Galigo. 300,000 baris atau stanza. Saudara bayangkan, banyak orang tak tahu. Jadi kita mempunyai perbendaharaan kesusastraan yang hebat. Kalau adik-adik ada kesempatan baca buku sejarah Melayu, setiap orang mesti baca. Ini bukan orang Melayu saja kena baca, orang bukan Melayu pun kena baca sejarah Melayu. Dalam bahasa Inggeris ini The Malay Annals. Di dalam buku ini bermuat pelbagai kisah yang digabungkan di antara sejarah, digabungkan di antara mitos, legenda. Ada yang betul, ada yang di-exaggerationkan atau dilebih-lebihkan, ada yang dikerengkaskan, ada kritikan yang mendalam. Ini adalah karya besar yang telah kita hasilkan. Ditulis oleh Tun Sri Lanang, seorang ilmuwan, seorang tokoh istana, seorang sejarawan luar biasa. Kenapa kita tidak memanfaatkan buku seperti ini? Nak tahu cerita yang lebih hebat daripada Lord of the Ring? Bacalah hikayat romantis Melayu,
Hikayat Malim Dewa, Hikayat Malim Deman. Kita tengok Lord of the Ring, kita kagum. Oh, ada elves rupanya, ELVES. Orang Melayu dah ada konsep elf, iaitu orang bunian. Orang bunian tu dah ada. Tinggal lagi oleh kerana kita tidak membaca karya kita sendiri, maka kita kagum dekat karya orang. Ya? Jadi inilah sebahagian daripada proses. Dan saya mengenal misalnya, apakah novel yang paling baik dianggap di dalam dunia ini. Ada yang mengatakan novel misalnya War and Peace, ada yang kata novel itu adalah Dr. Zhivago, kan? Ada yang mengatakan Don Quixote dan sebagainya. Apakah karya Melayu atau novel Melayu yang terbaik yang pernah dihasilkan? Ada kata Salina, ada kata Sandera, macam-macam, ya? Macam-macam. Hari-hari terakhir seorang seniman, ada yang kata Anak Mat Lela Gila dan sebagainya. Ini adalah pengalaman luar biasa. Suatu saya mengenal dunia kesusastraan pada peringkat awal. Saya melihat satu dunia yang luar biasa. Anak kampung yang tidak ada api dan air, ya, tiba-tiba mengenal dunia Inggeris yang digambarkan di dalam novel-novel Inggeris. It is an adventure for me. It is a discovery for me. Ya. Jadi semua itu membentuk kita. Jadi saya merasakan bahawa apa yang perlu adalah untuk adik-adik semua melanjutkan apa yang telah dibaca. Saudara tidak membenci, tidak berhenti dan membenci membaca, tak ada masalah. Orang tanya saya, ada orang yang tanya saya, dia kata, apakah buku yang patut saya baca untuk memulakan minat saya terhadap novel Melayu? Saya kata jangan susah-susah, jangan pening-pening kepala, tak usah cari Langit Petang. Langit Petang ini adalah novel yang ditulis oleh Samad Said. Ya. Langit Petang ini adalah kisah seorang wartawan. Ya. Kemudian tu saya pun suka sangat kat buku Pak Samad ni. Saya minta kebenaran daripada dia. Saya kata, Pak Samad, boleh tak saya buat adaptasi daripada buku ni, Langit Petang, tapi bukan adaptasi cara biasa. Daripada novel itu saya angkat watak-wataknya 20 tahun kemudian. Inilah hasil Langit Petang yang saya buat adaptasi sedemikian. Jadi karya-karya seperti ini kita harus kenal, ya. Jadi ini membolehkan kita, dan saya bagi tahu, saya kata kalau nak baca novel yang mudah, jangan pening-pening kepala. Baca novel macam 13 Jun. Mulakan, ya? Ahmad Murad Nasaruddin. Baca novel macam Salina, peringkat awal. Baca novel Panglima Awang oleh Harun Aminur Rashid. Mulakan begitu, ya? Jadi supaya jatuh minat kita kepada buku, kepada novel Melayu. Kalau nak baca Janda Seribu Kirai ke I Love You, Mr. Arrogant, tak apalah, you bacalah. Saya tak menolak hakikat bahawa setengah-setengah kawan-kawan kita suka membaca novel-novel ringan ataupun yang disebut sebagai novel picisan. Saya tak ada masalah dari segitu, ya. Tetapi pada waktu yang sama kita juga harus turut membantu membentuk tradisi dan pemikiran kita. Jadi saya percaya bahawa adik-adik semua harus dimulakan bertanya kepada diri, apakah sebenarnya permulaan untuk proses pembacaan. Macam saya mencadangkan pada banyak orang, kalau hendak mengenal sastra Inggeris, bacalah 100 Years of Solitude oleh pemenang hadiah Nobel, iaitu Garcia Marquez. Saya berhenti di sini. Kekuatan terjemah tu tinggi, datang karya asing diterjemah, jadi orangnya barangkali banyak sungguh-sungguh juga. Kadang di sini kerana keterbatasan bahasa, contoh bahasa Inggeris, jadi tak sampai maklumat-maklumat. Satu karya yang hebat tu tak berlega-lega, dia hanya kepada orang yang mungkin fasih bahasa berkenaan saja. Kekuatan untuk terjemah itu mungkin dapat membantu sumber-sumber rujukan pelajar. Satu hal yang menarik, memang kita tahu banyak bahan dalam berbagai bahasa, bukan sahaja dalam bahasa Inggeris. Karya-karya terbaik dalam berbagai bahasa Arab misalnya, ya, dalam bahasa Perancis, Jerman dan Jepun. Jadi ini banyak karya-karya asli juga. Dan itu kita dapat banyak pengalaman, ya. Kalau kita duduk sekejap dengan orang yang banyak berilmu, itu banyak sekali ilmu kita dapat. Kalau kita duduk dengan orang yang suka bergosip, banyak gosip kita dapat. Pilih yang mana? Baik, masa kita ada lebih kurang 3 minit lagi. Kita beri peluang kepada, tadi saya hanya memanggil beberapa orang saja. Sekarang kita beri peluang kepada salah seorang wakil dalam Dewan ini untuk tanyakan soalan. Soalan saya, Dato', saya ingin bertanya, apakah inisiatif yang boleh diambil untuk membudayakan amalan membaca dalam kalangan orang dewasa? Bagaikan intan kelopak permata, sudah lama dalam impian Tuhan membaca di depan mata. Akal budaya untuk direnung, moga berpadu sebagai ilmu. Pancikan ia laksana payung, dirgahayu, teguh dimercu. Kita berjumpa lagi dalam Fauzah dan kembali kepada Fauzah di Rasul.